Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang terakhir sekali tingkatan 4, iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, pada video yang awal ini, cikgu hanya akan menerangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan ini. Jadi pelajar perlu jelas dulu apa yang kamu perlu faham yang dimaksudkan dengan bahagian-bahagian fungsian ini. Supaya nanti kamu mudah ingat, kamu ada gambaran apa dia sebenarnya bahagian fungsian utama. Jadi sebenarnya untuk mempelajari tajuk ini, kamu perlu membayangkan sebuah organisasi ataupun sebuah perniagaan yang besar, yang memiliki beberapa jabatan ataupun departmen dalam syarikat ataupun perniagaan ataupun organisasi masing-masing. Jadi sebenarnya kenapa sesebuah organisasi yang besar tu perlu ada banyak bahagian-bahagian fungsian. Sebenarnya bahagian fungsian ini mengagihkan pekerja-pekerja mereka kepada kerja-kerja tertentu. Ada peranan-peranan yang perlu mereka mainkan bila berada di bahagian-bahagian yang ditentukan oleh sesebuah organisasi. Jadi cuba kamu bayangkan, kamu masuk ataupun bekerja di dalam sesebuah organisasi, kamu akan diminta bekerja sama ada di bahagian pengeluaran, bahagian jualan. Jadi maknanya kamu dah tahu dah apa peranan yang akan kamu mainkan dalam organisasi tersebut. Jadi cuba kita lihat apa yang kamu perlu belajar di bab 4 ni, iaitu tajuk yang akhir sekali di tingkatan 4. Tajuk ini adalah tajuk yang penting yang kerap keluar dalam soalan peperiksaan SPM, terutama sekali soalan objektif. Jadi definisi bahagian fungsian ini sebenarnya bahagian fungsian ini adalah sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Maknanya dalam organisasi ini mereka ada tanggungjawab dan fungsi yang tertentu yang khusus yang mesti mereka laksanakan. Ini adalah contoh gambar-gambar tentang fungsian. Ni accounting ni adalah fungsian keuangan. Yang gambar satu ni fungsian di bahagian pentadbiran, di mana mereka menjalankan tugas-tugas yang tertentu. Untuk di tingkatan 4 ini ada 11 bahagian fungsian yang akan kamu belajar. 8PJKT ni saya nak mudahkan kamu ingat. Ada 8 bahagian fungsian yang bermula dengan huruf P, 1 huruf J, K dengan T. Jadi maknanya dalam sesebuah organisasi, mereka akan menubuhkan bahagian fungsian ini mengikut keperluan organisasi. Bukan bermakna organisasi itu perlu buat kesemua 11 bahagian fungsian ni. Mereka akan tubuhkan jabatan ini ataupun unit ini mengikut keperluan organisasi. Biasanya jaranglah organisasi sampai ada 11 bahagian fungsian. Maknanya ada 11 jabatan ataupun unit ni. Sebab biasanya mereka akan tubuhkan unit itu mengikut keperluan. Dan maknanya mesti mendatangkan hasil semula kepada sesebuah organisasi. Terutamanya organisasi perniagaan. Sebab bila ditubuhkan bahagian fungsian ini, maknanya mereka akan melibatkan
kos. Jadi bila dalam perniagaan, bila melibatkan kos, mesti bahagian fungsian itu juga boleh mendatangkan hasil kepada perniagaan tersebut. Okey, jadi kita ada 11 bahagian fungsian dalam organisasi yang akan kita lihat satu persatu dalam siri-siri yang seterusnya. Okey, jadi untuk tajuk ini pada awalnya kita akan belajar tentang struktur organisasi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan struktur organisasi ni? Struktur organisasi ni sebenarnya adalah susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai visi, misi dan objektif perniagaan yang telah ditetapkan. Okey, dalam erti kata mudahnya, sebenarnya struktur organisasi ini adalah susunan komponen-komponen ataupun unit-unit kerja dalam sesebuah organisasi. Di mana dalam struktur organisasi ini sebenarnya dia menunjukkan ada pembahagian kerja ataupun tugas. Okey, apakah tujuan struktur organisasi ini dibuat? Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya setiap anggota dalam bahagian fungsian itu mengetahui dengan jelas tanggungjawab, kedudukan dan spesifikasi tugas masing-masing. Okey, struktur organisasi ini sebenarnya adalah saya rumuskan semuanya, susunan pelbagai komponen ataupun unit kerja dalam organisasi. Dengan struktur organisasi ini sebenarnya kita dapat melihat pembahagian tenaga kerja dan bagaimana fungsi ataupun aktiviti yang berbeza dapat diselaraskan dengan baik. Maknanya dia ada macam-macam bahagian, ada bahagian pihak atasan, pertengahan, bawahan. Jadi kita dapat mengetahui beberapa kepakaran daripada pekerjaan, saluran perintah dan penyerahan laporan. Jadi maknanya bila ada struktur organisasi ni, kita akan tahu bahagian ni ada kepakaran apa. Lepas tu siapa dia punya pihak atasan dia. Siapa yang mentadbir setiap unit tu. Lepas tu kalau kita bekerja bahagian bawah pula, kat mana kita nak serahkan laporan. Jadi daripada struktur organisasi ni kita akan tahulah perkara-perkara yang dinyatakan ini. Dalam penjelasan struktur, terdapat hubungan antara komponen dan kedudukan yang ada di dalam organisasi, dan semua komponen ini sebenarnya saling bergantung. Walaupun mereka ada bahagian-bahagian mereka sendiri, ada kerja-kerja mereka sendiri, tetapi setiap bahagian ini ataupun setiap komponen ini saling bergantung. Contohnya, kalau bahagian fungsian pembelian, bahagian fungsian keuangan, masing-masing ada kerja dia, tapi maknanya mereka saling bergantung antara satu sama lain. Maknanya mereka tetap perlu bekerja sama. Setiap komponen di dalamnya akan saling mempengaruhi, yang akhirnya akan mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada organisasi secara keseluruhan. Jadi maknanya mereka mesti bersatu untuk mencapai, itu yang dimaksudkan tadi, mencapai visi, misi, objektif perniagaan. Sebab kejayaan organisasi itu bukan hanya bergantung kepada satu bahagian fungsian sahaja, tapi maknanya melibatkan bahagian-bahagian fungsian lain yang diwujudkan. Okey, seterusnya, struktur organisasi adalah komponen penting yang mesti ada dalam organisasi yang merangkumi pembahagian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Okey, ni saya terpaksa ulang balik supaya kamu jelas apa yang dimaksudkan dengan struktur organisasi. Okey, apakah kepentingan struktur organisasi ni? Walaupun ni tak ada dalam buku teks kamu, supaya kamu nampak jelas, okey, saya nak bagi beberapa
kepentingan struktur organisasi ni, iaitu pertama, kejelasan tanggungjawab. Maknanya daripada struktur, bila dah ada struktur organisasi, kita tahu dah siapa yang bertanggungjawab di atas sesuatu perkara di dalam sesebuah organisasi. Okey, yang kedua ialah kejelasan kedudukan dan penyelarasan. Dan yang ketiga, kejelasan dalam jalur hubungan. Dan yang keempat, kawalan dan penyeliaan. Okey, contoh komponen struktur dalam organisasi, maknanya ada ketua pegawai eksekutif, ada pengarah, ada pengurus, ada penolong pengurus. Jadi maknanya mereka perlu tahu tadi apa tugas mereka, apa tanggungjawab mereka. Okey, seterusnya daripada struktur organisasi tadi, untuk memudahkan sesebuah organisasi ataupun pekerjanya memahami tentang struktur organisasi, struktur sesebuah organisasi, jadi mudah untuk dipahami, carta organisasi akan disediakan. Okey, ini adalah satu contoh carta organisasi. Dari maknanya kita fahamlah struktur organisasi ni, dia bermula, maknanya yang bos dia yang paling besar ialah pengurus besar, di mana dialah yang bertanggungjawab terhadap organisasi itu secara keseluruhannya, dan dia akan memberi arahan kepada pengurus jualan dan juga ni sebenarnya pengurus pentadbiran tertulis pula, penolong. Okey, jadi maknanya mereka ni pula akan mempunyai hubungan dengan pengurus besar dan juga pekerja bawahannya. Apa-apa yang perlu dilaporkan, maknanya pihak pengurus jualan dan juga pengurus pentadbiran ni akan melaporkan kepada pengurus besar. Sekali lagi, okey, cikgu minta maaf, ni tersilap perkataan penolong pula. Dan ini adalah pekerja-pekerja di bawah penyeliaan pengurus jualan dan juga pengurus pentadbiran. Ini cikgu bagi contoh carta organisasi bagi organisasi yang kecil sahaja. Okey, apa sebenarnya carta organisasi tadi? Okey, sebenarnya carta organisasi ialah rajah grafik yang menunjukkan struktur susunan posisi seseorang individu di dalam sesebuah organisasi berdasarkan bidang kuasa, tugas dan tanggungjawabnya. Okey, jadi itu saja tentang struktur organisasi dan juga carta organisasi bagi bahagian fungsian. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang kedua. Kita akan belajar khusus bagi setiap bahagian fungsian. Sekian, terima kasih.